Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا الفهم والعلم فهم النبيين وحفظ المرسلين وارزقنا الحكمة والعقل وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل كل حزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل ولا نعرف الحق والباطل اللهم اجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا للمتقين إماما آمين يا رب العالمين أما بعد Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam kuliah maghrib atau siri kuliah maghrib, sesi kuliah maghrib ini diberi keberkatan, diberi kebaikan ataupun diberi manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat kebaikan sama ada untuk hidup dunia maupun akhirat yang kekal abadi insyaallah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbincangan kita dalam kuliah maghrib kita menggunakan kitab Fiqh Manhaji, sukatan pelajaran fiqh mengikut pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i, bukan mengikut pandangan Imam Syafi'i semata-mata, tetapi mengikut pandangan mazhab ataupun mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan insyaAllah malam ni kita sambung bicara kita dalam buku siri atau jilid yang pertama. Siri yang pertama ini masih lagi kita bicara dalam bab yang pertama, iaitu bab ibadat. Dan dalam bab ibadat itu dipecahkan kepada beberapa perkara, kan? Sebagaimana yang saya sebut sebelum ni, sebagai ingat kembali, bila kita sebut fiqh, kan? Bila kita sebut fiqh dalam agama Islam atau dalam mazhab Syafi'i ini, dalam Islam kita akan belajar 4 perkara, kan? Bila kita sebut fiqh, kita kena tahu 4 perkara, kan? Satu dipanggil bab pertama, namanya babul ibadat, bab al-ibadah, bab ibadat. Bab ibadat ni saja termasuklah mengambil wuduk, termasuklah cerita bab air kolah, cerita bab tayamum, bagaimana mengambil wuduk, perkara membatalkan wuduk, cerita tentang mandi. Itu antara bab ibadat. Cerita tentang sah batal sembahyang, cerita tentang puasa, syarat-syarat sembahyang, azan, iqamah, semua tu termasuk di dalam bab namanya babul ibadat. Satu saja. Jadi kalau kita umat Islam
memfokuskan bila sebut Islam, kita sebut ibadat sembahyang puasa saja, maka itu satu bahagian sahaja, ataupun dipanggil satu bab, satu ceraian daripada fiqh ataupun dalam Islam. Bab yang kedua namanya bab al-muamalah. Babul muamalah, iaitu pengurusan dan pentadbiran. Muamalah ni bukan bergaul, maknanya bagaimana kita mengurus dan mentadbir, sama ada harta, sama ada benda, ataupun sesuatu yang berhubung kait di antara kita dengan orang lain. Kan? Bagaimana kita nak jual, bagaimana nak sewa, bagaimana nak pinjam, bagaimana semua nak gadai, itu termasuk di dalam bab babul muamalah. Nak beli, nak sewa, nak pinjam, nama bab yang kedua namanya babul muamalah. Kan? Bab muamalah ini mungkin tuan-tuan bersama dengan Ustaz Abdul Hadi, kan? Ustaz Abdul Hadi menceritakan tentang ataupun mengupas mengenai bagaimana atau perkara-perkara, syarat-syarat, rukun-rukun, perkara yang boleh ataupun tidak boleh dalam bab muamalah, dalam bab pengurusan dan pentadbiran. Bagaimana kita nak urus tadbir, sama ada kita nak urus tadbir harta kita, pekerjaan kita, perniagaan kita, sewa kita, atau gadaian dan seumpama dengannya, maka itu dipanggil bab muamalah. Ini pun kita kena tahu tuan-tuan, sebab hari ini kalau ikut dalam Islam, kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, kita hari ini banyak tidak ikut Syafi'i. Kita mengaku kita mengikut Imam Syafi'i, tapi dalam bab muamalah, dalam bab jual beli terutama sekali, dalam bab jual beli kita banyak benda yang tidak ikut Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah kita jual benda yang tidak jadi milik, bukan milik kita. Apabila kita bukan milik sesuatu benda, sesuatu barang, dipanggil mabik, itu bukan milik kita, tidak boleh kita jual. Tidak boleh. Seseorang yang bukan milik dia, dia tak boleh jual benda tu. Tapi hari ini sebagai contoh, minta maaf dia dulu kan? Custom jual barang-barang. Adakah barang itu milik custom? Bukan milik dia, kan? Dari sudut hukum fiqh mazhab Syafi'i tidak boleh dia jual, bukan milik dia, bukan milik custom, itu adalah orang lain. Tapi kalau custom jual, maka dalam hukum jualan itu tidak sah, dan hasil daripada jualan perniagaan bisnes muamalah yang tidak sah, maka hasilnya tidak halal. Kan? Tak boleh. Kita pergi beli barang di custom, beli barang tempat apa tak kira lah, mana-mana jabatan atau sebagainya, bukan milik sebagai contoh. Kan? Maka dia tidak sah. Kalau boleh jual, sah jual bukan milik. Oh, senang tuan-tuan. Jumpa kereta cantik, kita panggil orang, mak, mari nak aku nak jual kereta ni. Murah-murah je, kereta bukan kereta kita. Dia boleh jual harga murah sebab dia kan milik dia. Dia tidak mengeluarkan sedikit kos pun untuk membeli atau untuk memiliki benda tersebut. Dari sudut hukum salah, tidak boleh. Kan? Begitu juga dalam soal jual beli. Dalam soal jual beli, kita suruh anak kita yang belum lagi mumayyiz, yang belum lagi akil balik, kan, kanak-kanak, atau kita bagi anak kita duit pergi sekolah, ni duit sekolah, dia membeli. Kan? Adakah sah jual beli bagi seorang kanak-kanak? Sudah tentu dari sudut hukum asal ianya tidak sah. Sebab dia panggil bukan ahliyatus tatarruf. Kanak-kanak yang belum baligh atau belum mumayyiz ini bukan ahli. Dia bukan salah seorang yang layak, yang berhak mengurus, menjalankan pengurusan harta ataupun keuangan dengan sendiri. Tak boleh dia. Tidak sah tapi tidak mengikut dalam mazhab Syafi'i. Ada ulama yang menyatakan bahawa boleh benda tu, kan? Tapi bukan mazhab Syafi'i, kan? Tu tuan-tuan yang dirahmati dan dikasih sekalian. Sebab apa benda ni berlaku? Benda macam ni berlaku sebab yang pertama sekali kita sendiri tak mengaji tuan-tuan, kan? Kita sendiri tidak faham dalam soal muamalah. Kita boleh kata masyarakat kita di Malaysia ni banyak fokusnya ialah dalam soal ibadat sahaja, kan? Kalau dahulu kita nak cerita di surau masjid, orang cerita tentang keuangan, tak ada, boleh kata, kan? Tahun 70-80-an terlalu sedikit atau mungkin tidak ada orang yang nak sebut cerita tentang muamalah,
bagaimana sistem keuangan, bagaimana sistem pinjaman, bagaimana jual beli, bagaimana sewa, bagaimana gadai di masjid ataupun di surau. Yang diceritanya ialah mengenai sembahyang, puasa, ambil kuasa sembahyang, wuduk, tayamum, seumpama dengan itu sahaja. Tapi yang sepatut dan sebenarnya kita kena faham, bagaimana saya sebut, Islam ni baru cukup, agama ni dia baru cukup apabila kita ada 4 perkara tadi. Yang pertama namanya ibadat, yang kedua kita kena faham dalam soal yang dipanggil dengan muamalah. Muamalah ni bagaimana kita nak mengurus tadbir, sama ada duit, harta benda seumpama dengan ni. Itu penting juga tuan-tuan. Kita hari ini jual beli ataupun sesuatu yang ada perlu ada akad, yang perlu ada akad ataupun perlu ada transaksi. Bagaimana perjalanannya, ada syarat dia, apa hukum, apa rukun dia, apa syarat, apa terma dia, peraturan dia, semua tu ada tuan-tuan. Tapi kita belasah je, kita redah je. Sebab apa? Sebab kita rasa itu dah ikut cara trend lama, bermula daripada dulu tok nenek moyang kita dah macam tu. Macam itulah berlaku. Baik. Itu dalam soal tu pun kita ambil tahu tuan-tuan. Sebab ke perjalanan hidup kita dengan keuangan kita, pengurusan kita, pentadbiran kita lengkap sebagaimana agama nak. Bila masuk bab yang ketiga, bahagian yang ketiga dalam agama namanya ialah bahagian munakahat, yang kita guna dalam buku kitab jilid yang ke-8, jilid yang ke-4, dalam minggu yang pertama, minggu yang kedua, minggu kedua, Selasa minggu kedua kita menggunakan kitab jilid yang ke-4, berhubung dengan munakahat namanya, bab al-munakahah. Munakahah ini bukan dalam soal bentuk, bukan soal nikah kahwin, tapi ia lebih kepada membentuk dan membina seorang individu ataupun seorang yang beragama Islam sehingga mampu membina sebuah rumah tangga, sehingga terbinanya sebuah masyarakat, sebuah qaryah, perkampungan, sebuah bandar daerah, dan sehinggalah kepada negeri dan negara. Itu dalam bab yang ketiga namanya munakahat. Bukan munakahat ni cerita tentang semata-mata cerita nikah kahwin, bagaimana memberi nafkah, bagaimana perkara yang berhubungan. Hari ini ramai orang bercakap dalam soal nikah kahwin. Maka kita kadang-kadang terlepas. Tadi ada seorang kawan tanya, ada satu soalan kawan tanya. Dia kata ada seorang hamba Allah, dia bercakap, dia kata kalau saya balik kampung, kalau aku balik kampung, aku murtad. Dia tak balik lagi, dia bercakap macam tu, dah murtad dah tuan-tuan. Tak boleh balik kampung, dia cakap macam tu dah murtad dah nama dia. Seseorang yang bercakap bahawa dia akan murtad bila dia buat benda tu, cakapan tu dah murtad namanya. Gugur dah Islam dia tu tuan. Bila gugur Islam, isteri yang ada kat rumah cara automatik tercerai. Bila tercerai dia pasal pisah. Kalau dia balik tidur sama dengan isteri dia, dapat anak siapa? Apa hukum dia bersama dengan isteri? Hukumnya adalah dipanggil, sama ada dipanggil zina ataupun dipanggil persetubuhan yang syubhat namanya. Dapat anak, adakah anak itu boleh dipinkan dia? Tidak boleh, sebab itu namanya bukan dengan cara yang betul, halal. Kalau anak tu perempuan, bila anak tu besar nak kahwin, siapa yang jadi wali? Sudah tentu dia. Adakah sah? Tidak sah juga. Maka anak tu kahwin. Apa anak pula? Anak tu siapa? Anak dia. Adakah perkahwinan kahwin yang sah? Kahwin tidak sah, macam mana perkahwinan itu? Dia akan berpanjangan tuan. Nampak benda kecil, tapi ianya adalah ia akan memberi kesan yang besar kepada masyarakat, kepada kita semua tuan-tuan. Nampak kecilnya. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati dan dikasihi sekalian, dalam soal perkara yang berhubung kait dengan agama, jangan buat main-main. Saya selalu sebut 3 perkara katanya Nabi, salasun jadduhunna jaddu wa hazluhunna jaddu. 3 perkara katanya Nabi tidak boleh, sama ada kita main-main, kita olok-olok, kita gurau-gurau, ataupun kita buat sungguh-sungguh, tak boleh. Iaitu pertama dalam soal agama, akidah, tak boleh. Macam tadi tak boleh. Kalau pun main-main, tak boleh. Yang kedua dalam soal cerai, nikah kahwin bercerai, tak boleh juga buat main-main. Main dia kita cakap, atau seorang dia cakap dengan isteri dia, si cakap bang, macam mana kalau orang bercerai? Kita
Cerai apa payah anda ni? Aku cerai kau lah. Cakap aku cerai kau lah. Cerai kau. Cakapan itu walaupun kita bukan yang nak cerai dia, sudah dikira sebagai jatuh talak. Walaupun itu dipanggil mainan. Dan yang ketiga berhubung dengan hamba sahaya. Hamba sahaya pun tak boleh. Yang ketiga tu banyak yang tak ada sekarang ni oleh kerana hamba sahaya pun tak ada. Baik. Kembali pada pelajaran saya sebut tadi, yang ketiga namanya munakahat. Ini pun kena tahu bagaimana kita sebagai seorang suami, bagaimana kita seorang isteri, bagaimana kita seorang anak, bagaimana kita seorang ayah, bagaimana kita seorang atuk. Dalam soal munakahat ini, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, hari ini ramai yang berlaku atau banyak kes yang berlaku apabila kematian seorang anak, seorang suami meninggal dunia dan mempunyai anak yang masih kecil. Maka kadang-kadang suami ataupun si bapa ni, A ni ataupun si fulan ni, laki ni ada ayah, ada mak. Maka mak ya adalah sedikit harta. Mak kata tak apa, harta tu dia tak nak bagi pada cucu dia, bagi pada anak si mati. Tak apa yang tu tak apa, tuan-tuan. Anak kepada si mati ni siapa yang akan bertanggungjawab memelihara mereka? Dan tentu tanggungjawabnya ialah kepada wali yang paling dekat kepada si mati, kepada si anak. Walinya siapa? Iaitu datuk dia, ayah kepada si mati tadi, bukan adik-beradik pada si mati. Kalaulah bapa kepada si mati ni tidak ada, baru dia turun pergi kepada adik-beradik si mati, pak saudara kepada anak yatim tadi. Pak saudara sebelah suami, bukan pak saudara sebelah isteri. Itu yang paling kuat. Walaupun dia kata saya tak dapat harta apa-apa. Soal dapat harta tidak dapat harta itu soal lain. Soal bertanggungjawab memelihara, jadi wali kepada anak yatim ialah yang pertama datuk. Atuk dia, tok dia. Bila tok tak ada, baru turun kepada adik-beradik si mati, adik-beradik, pak saudara. Pak saudara. Pak saudara yang akan bertanggungjawab memberi nafkah dari tanggungjawab dia sebagaimana anak dia sendiri. Aja dia bertanggungjawab memelihara anak-anak tadi. Kalau tak ada pula, barulah pergi kepada sebelah yang perempuan, sebelah adik-beradik kepada isteri. Tak ada pula, pak datuk tak ada, pak saudara pun tak ada, pak saudara tak ada, paling dekat, maka dia akan pergi kepada sebelah perempuan. Tengok siapa yang ada di sebelah perempuan. Itu keputusan. Tapi sekarang ni bila si mati ataupun ayah meninggal dunia, maka datuk seolah-olah tidak kisah dengan cucu dia. Sebab dia kata saya itu mak dia ada. Mak bukan tanggungjawab, ibu bukan menjadi tanggungjawab memelihara ataupun mencari nafkah untuk membesarkan anak-anak. Walaupun dia bekerja, itu bukan tanggungjawab dia. Tapi tidaklah salah kalau ibu itu menanggung dengan hasil daripada jerih peluh dia. Tapi yang bertanggungjawab sepatutnya ialah siapa? Sama ada yang pertama namanya datuk, yang kedua pak saudara. Ini susunan dia, tuan-tuan. Tapi hari ini boleh dikatakan ramai masyarakat kita abaikan benda ni. Sebab dia kata mak dia bekerja, mak dia bertanggungjawab, mak dia lah yang tanggung. Bagaimana makan minum pada nafkah dia, bagaimana pembesaran dia, pelajaran dia, bagaimana membeli pakaian dia, bagaimana semua tu tanggungjawab siapa? Tanggungjawabnya ialah datuk dia, tok dia. Ini perkara yang kita kena faham, tuan. Dan masuklah yang terakhir, bab yang terakhir dalam Islam, dalam bab fiqh Islam. Yang pertama ibadat, yang kedua munakahat, yang kedua muamalat, yang ketiga munakahat, yang keempat namanya al-jinayah. Babul jinayah namanya. Bab jenayah ni maknanya peraturan dan undang-undang. Bab peraturan dan undang-undang. Serta elok ibadat, hubungan kita dengan Allah elok. Yang kedua muamalah, hubungan kita sesama manusia elok. Dan yang ketiga, hubungan kita dengan ahli keluarga, ada duit nikah kahwin sebagainya pun elok. Dan yang keempat, maka dia akan berlakunya bila dah ramai ada masyarakat, ada keluarga, dia perlu ada undang-undang dan peraturan. Takut di sana dalam bab jual beli, dalam bab nikah kahwin, dalam bab adik-beradik, dalam bab sepupu sepapak dan sebagainya, adanya di sana pergaduhan, adanya di sana perbalahan, adanya di sana tidak puas hati, maka perlu ada peraturan dan undang-undang. Bukan makna jenayah di situ tentang jenayah semata-mata.
Ia meletakkan garis panduan bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia dalam pentadbiran dan pengurusan harta ataupun seumpama dengannya. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena belajar, tuan-tuan. Dan bagilah peluang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, gunalah peluang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengutip sedikit sebanyak masih lagi mutiara yang masih ada daripada mulut-mulut ataupun daripada tulisan-tulisan ataupun daripada kuliah-kuliah, tazkirah-tazkirah, penyampaian ilmu yang disampaikan oleh orang-orang yang berilmu dari kalangan kita, tuan-tuan. Hari ini kalau seminggu yang lepas kita dikejutkan ataupun telah meninggal dunia dan salah seorang tokoh ilmu di negara kita, kan? Sehari pagi tadi pula seorang lagi pula pergi, kan? Minggu lepas pergi. Boleh kata minggu ni minggu kesedihan sebab kita kehilangan orang yang berilmu, tuan-tuan. Kan? Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata apa? Nabi kata la yaqbidullahu ilman bintiza'ihi min sudurin nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allahu akbar, tuan-tuan. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu di dada-dada manusia, tetapi Allah mencabut ilmu melalui mematikan orang-orang yang berilmu. Ilmunya akan jadi akan jadi kurang, akan jadi hilang di dunia dengan matinya para ulama, matinya orang yang ada ilmu, tuan-tuan. Jadi kita rasa apa? Kan, seorang mati, dua orang mati, tiga orang mati, rasa apa? Tak ada rasa apa-apa kita, tuan-tuan. Sebab kita tidak ada rasa dengan minat kepada ilmu itu, tidak rasa. Kita tidak ada rasa kehilangan, kan, orang yang berilmu. Kalau kita pernah dengar cerita bagaimana sayangnya sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi sehingga Sayyidina Umar sanggup pacak pedang mengatakan sesiapa kata Muhammad mati, dia nak kerak kepala, dia nak kerak kaki, nak kerak tangan, sehingga dia pacak pedang di atas pasir, dia berdiri sebelah, berdiri dia tengah padang, kan, dekat masjid Nabi tu. Kalau kita pergi Madinah sekarang ni, dia pacak pedang situ, Sayyidina Umar berdiri, siapa-siapa kata Muhammad mati, aku potong leher dia, aku kerak kaki tangan dia. Orang lain tak berani, semua terus diam. Walaupun tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah meninggal dunia. Betapa sayangnya. Tapi oleh kerana itu dikatakan dalam masa keadaan kelam kabut begitu, datanglah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, tuan-tuan, datang dengan memecut seekor bawa kuda, laju daripada rumah, sampailah ke masjid Nabi atau ke rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus masuk. Ya, jumpa dengan menantu dia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumpa dengan menantu Nabi, menantu Abu Bakar. Bila masuknya terbaring dah, terbujur kaku jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diselimut, ditutup dengan sepotong kain, dengan kain yang berwarna hitam. Maka Sayyidina Abu Bakar masuk, buka, tengok wajah Nabi, terus peluk, menangis. Tak? Sayangnya dia menangis. Kita hari ini tengok kehilangan siapa pun, kita tidak ada rasa sedih, tuan-tuan. Bukan menangis kerana sedih, kerana kehilangan punca ilmu, keberkatan yang dibawa oleh para nabi atau oleh ulama. Kita tak rasa apa-apa, tuan-tuan, sebab kita wallahu a'lam bissawab. Hati kita sebenarnya ada ataupun tidak perasaan kasih sayang kepada ilmu, cinta kepada ilmu, cinta kepada orang yang berilmu. Dan sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata hendaklah yang ada di kalangan kita sekurang-kurang rasa cinta, sayang, hubbul ilma, ada mahabbah, ada rasa sayang kepada ilmu, ada rasa cinta kepada ilmu. Kalau kita cinta kepada ilmu, sudah tentu kita akan cinta kepada orang yang berilmu, orang yang ada ilmu, tuan-tuan. Kan, bukan nak suruh cinta pada saya, tidak. Cintalah kepada mereka yang berilmu sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata sesiapa yang tidak ada perasaan cinta kepada ilmu, tidak ada perasaan kasih sayang kepada ilmu, nescaya dia akan hidup dalam keadaan binasa. Fatahlik, Nabi kata. Maka binasa hidup orang yang tidak ada perasaan cinta kepada ilmu, tuan-tuan. Dan muslimin dan rahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitulah lumrah, dah jadi fitrah dunia. Ni kalau kata-kata yang minggu lepas Tuan Guru Harundin meninggal dalam keadaan kita dah tahu dia dah sakit, kan? Walaupun dia pergi ke pergi ke Amerika, US tu untuk buat pembedahan, bukan kata dia punya saluran injak jantung dia yang 3 teluk lagi dah, 2 dah tak boleh guna dah, tuan-tuan. Sehingga doktor pakar IJN kata dia tak sanggup buat pembedahan tu, pergi sana.
Duduk di IJN dah 2 minggu. Doktor pakar di IJN kata tak ada, sebab ada satu saluran saja yang boleh guna. Yang nak bedah tu satu tu. Kalau berjaya, kalau tak berjaya tu meninggal dunia. Allah. Tapi seorang yang berhubung dengan Allah SWT nekat, walaupun satu je ada, nekat kan. Doktor daripada mereka tu kata dia sanggup. Bila berhubung dengan tu sana, dia kata mereka sanggup untuk buat. Pergi ke sana. Kalau tuan-tuan, kalau kita agak-agak pergi dah. Dah tahu satu je tinggal. Bukan ada 3 lagi. Kan kita punya saluran jantung kan ada 3 kan. 3 saluran, 2 saluran tuan Lurah Runding. 2 saluran dah tak boleh guna dah tuan. Dah tak boleh fungsi dah. Tak boleh nak buat apa-apa dah. Tinggal satu je. Tapi pergi lagi tuan. Hebat. Kuat hubungan dengan Allah sebenarnya. Rasa yakin bahawa usaha tu perlu ada. Usaha untuk pulih ada, perlu ada. Walaupun kita kata usaha tu tipis, tapi usaha tetap usaha tuan-tuan. Kita tahu dia pergi bukan dalam keadaan dia kena sorong. Tak, dia boleh berdiri, dia boleh berjalan. Bukan kata terbaring dengan mulut tenganga, wayar penuh badan. Tidak. Masih lagi boleh berjalan. Tapi kerana kesihatan, untuk menambahkan mutu kesihatannya ada, maka pergi. Tapi itulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala kepada. Inilah cerita, kalau tuan-tuan pernah baca kitab cerita bab mati ni, tuan pernah berlaku di zaman Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman ni, malaikat Jibril malaikat Mikail maupun Israel ni yang ditugaskan ambil nyawa, satu hari dia pun ada bersama dengan Nabi Sulaiman dalam satu majlis. Dia pergi tu bukan kerana tu, dia pergi saja nak melawat Nabi Sulaiman. Nak tengok jumpa Nabi Sulaiman. Malaikat Israel ni ambil nyawa ni melawat Nabi Sulaiman. Semasa dia melawat Nabi Sulaiman, dia nampak ada seorang pemuda yang mana pada masa itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat Israel ambil nyawa orang tu. Tapi bukan ambil nyawa tu di Yaman, bukan berada di tempat istana Nabi Sulaiman. Di mana? Di negeri China. Jadi dalam keadaan bersembah dengan Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman pun beritahu ini malaikat datang, malaikat yang ambil nyawa. Orang tadi pun rasa macam takut. Tak, orang nak kena dia tu pun tak tahu. Maka dia kata, saya Sulaiman, boleh tak tolong aku? Kenapa? Aku rasa takut. Aku apa? Takut mati. Jadi macam mana? Dia kata, boleh tak tolong aku pergi negeri China? Jauh. Tempat pergi China. Sebab apa? Dia kata, aku rasa jauh daripada tu, mungkin payah sikit aku mati. Maka dia kata, Nabi Sulaiman pun kata, nak pergi dengan apa? Dia kata, ikutlah, asalkan boleh pergi sana. Maka Nabi Sulaiman ambil arah angin, bawa pemuda tadi sampai ke negeri China. Sampai negeri China, Malikul Maut pun ambil nyawa dia. Dia takut ada di tempat Nabi Sulaiman, oleh kerana takdir matinya di negeri China. Baik, tuan-tuan muslimin dan rahmati dan dikasihi Allah SWT. Jadi kita hari ini kita tak tahu tempat kita mati di mana. Kalau ikut setengah pendapat dalam kitab Kashful Ghaibiyah, dia kata tempat mati itu sebenarnya, riwayat mengatakan, pendapat mengatakan bahawa itulah, disitulah sebenarnya tanah tempat Allah Subhanahu Wa Taala tu, malaikat ambil tanah di situ untuk cipta nyawa, untuk cipta badan kita. Badan kita ni ambil tanah kat mana, maka di situlah kita akan mati. Dia akan kembali, hantar balik tanah tu ke tempat asal. Kalau ikut ceritanya begitu. Apalah muslimin yang rahmati dan dikasihi Allah SWT. Jadi saya sebut pada malam ni, semoga tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, biarlah ada perasaan sayang, cinta, minat kita pada ilmu. Mudah-mudahan kita juga tergolong dalam golongan yang disebut oleh Nabi SAW, orang yang mendapat kebaikan di sisi Allah SWT. Satu hadis Nabi SAW sebut ada 3 golongan yang mendapat kebaikan di sisi Allah SWT. Satu iaitu penuntut ilmu, satu orang yang berjuang, dan satu lagi kata Nabi ialah orang yang mencari rezeki. Al-kasbu, mana orang yang cari rezeki. Ketiga-tiga ni kata Nabi orang yang mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menuntut ilmu disebut sebagai Habibullah, antara manusia yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah suka, Allah sayang tuan-tuan orang yang menuntut ilmu. Waktu kita ni kadang-kadang tak apa nak suka sangat, sebab kita ni jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan senang. Betul. Jadi muslimin dan muslimat dan rahmati dan kasih sekalian,
Itu perkara yang sebutnya sebagai sedikit cetusan agar ada di dalam sanubari tuan-tuan, dalam sanubari kita perasaan nak kepada ilmu. Sama ada kita nak ilmu tadi dalam bab yang disebut 4 sudut, 4 penjuru yang ada dalam agama Islam. Semoga kita mengambil tahu sedikit sebanyak, bukan saja dalam soal ibadat, bukan saja dalam soal muamalah, bukan saja dalam soal munakahat, bukan saja dalam soal jenayah, tapi keseluruhan keempat-empat penjuru yang disebut atau empat aspek yang disebut dalam agama itu kita ambil tahu semuanya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Baik muslimin dan muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, kita buka buku kita, ya. Buku kita di muka surat 79 berhubung dengan menyapu 2 khuf. Kita masih lagi cerita atau bicara tentang bab bersuci, kan? Bab yang pertama dalam bab ibadat iaitu bab taharah namanya, kan? Bab taharah. Bab taharah ni termasuk dalam bab taharah iaitu menyapu 2 khuf. Khuf ni apa dia? Bukan khuf ni takut. Dia khuf, khawafa, khaufun, ataupun dibaca dengan khufun. Khaufun ataupun khufun. Khawafa kalau baca khaufun makna takut. Kalau baca kha bagi depan dhammah khuf maknanya ialah stoking, seumpama stoking yang diperbuat daripada kulit, itu yang asal. Stoking macam kalau tuan-tuan ikut daripada golongan kita yang kita panggil mungkin jemaah tabligh, biasanya mereka biasa sebahagian mereka guna, kan? Biasanya di negeri-negeri sejuk, tempat kita ni dia tak guna sebab tak sejuk. Di negeri-negeri sejuk gunanya bila mana nak tidur. Ni zaman dulu tidak ada stoking yang dibuat daripada kain, yang ada kebanyakannya ialah kulit-kulit binatang. Maka mereka menjahit atau potong dan jahit kulit binatang ini seumpama stoking buat pakai bila nak tidur, ya, waktu malam sejuk. Dia boleh melindung kaki kita daripada sejukan, kan? Dan sejuk kaki ini antara perkara yang sejuk, kan? Lepas tu kita kalau tidur kadang-kadang selimut kaki je, sebab ada sejuk kaki. Sejuk kaki ni dia masalah, kan? Baik muslimin rahmati dan kasih sekalian, khuf kata dengan dia ialah 2 kasut yang diperbuat daripada kulit yang menutupi buku lali kedua-dua kaki. Mana khuf ni dia seumpama kasut, bukan kasut, dia seumpama kasut, mana stoking lebih kurang. Stoking yang diperbuat daripada kulit yang menutup daripada buku lali sampai kaki, sekurang-kurang itu sekurang-kurang, lebih tak apa. Itu yang asal. Hukum asal iaitu khuf namanya. Ada ulama bahas bagaimana yang sekarang ini buat daripada stoking biasa, yang juga menutup antara buku lali sampai kaki. Dan stoking hari ini bukan stoking yang nipis, stoking yang tebal. Kalau stoking nipis memang tak boleh. Stoking yang tebal ada juga dibahas, termasuk di dalam sebahagian ulama kata sekiranya stoking itu tebal dan dia tidak mudah serap air, maka dia juga boleh digunakan dalam bab hukum khuf. Tetapi dalam mazhab Syafi'i tak guna stoking, tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Dalam pandangan mazhab Hambali dan Maliki mengatakan boleh atau harus pakai stoking juga boleh. Maknanya bila mana nak basuh kaki tak payah basuh, dia hanya sapu sahaja, basahkan tangan, sapu je, itu khuf. Bila kita ambil wuduk, orang yang pakai khuf ni nak ambil wuduk dia tak payah basuh kaki. Bila kita ambil wuduk dengan syarat-syaratnya lah, nanti kita sebut syarat-syarat dia tu, kan? Baik, sebut khuf tu dulu. Yang pertama asalnya ialah khuf yang itu stoking yang diperbuat daripada suatu benda yang seumpama stoking diperbuat daripada kulit. Termasuklah juga yang dibahaskan kalau kata macam khuf cuma diperbuat daripada plastik ataupun diperbuat daripada getah, boleh tak? Syaratnya ialah benda tadi mesti tidak serap air, boleh, dan dia menutup sebagaimana disebut tadi, kaki beserta dengan kedua buku lali sekurang-kurang. Kaki kita tertutup semua dan kedua buku lali pun tertutup. Juga termasuk dalam bab khuf ini dibahas oleh ulama kasut yang kita panggil boot macam askar, kan? Macam askar pakai, kan? Dia terus air, dia tak terus air juga, kan? Macam askar pakai. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok tentera-tentera, askar-askar daripada padang pasir,
Bila mereka solat, mereka pakai dengan kasut-kasut tu sembahyang. Kan? Dia ambil sembahyang pun dia tak basuh kaki. Dia hanya sapu menggunakan sistem khuf. Tetapi semua ini tidak disebut di dalam mazhab Syafi'i. Kasut tidak disebut dalam mazhab Syafi'i. Cuma mazhab Syafi'i atau ulama dalam mazhab Syafi'i tidak menolak penggunaan kasut tersebut. Tidak menolak mana boleh atau tidak boleh. Tidak menolak mengatakan bahawa orang yang pakai kasut tidak boleh. Tidak. Bila mana memenuhi syarat-syarat, terma-terma, peraturan-peraturan khuf sebagaimana khuf, maka dia boleh, harus boleh. Baik, kita sebut, dia kata hukum menyapu khuf. Faham tak? Apa makna khuf? Maknanya pertama sekali khuf iaitu stocking yang diperbuat daripada kulit. Itu yang asal, yang mula-mula sebagaimana disebut dalam hadis Nabi. Yang dikias ataupun yang disebut umpama dengan khuf, stocking biasa tapi syarat dia tebal. Kasut ataupun seumpama dengan khuf tapi dia perbuat daripada getah, yang diperbuat daripada plastik ataupun dibuat daripada sesuatu hari ini yang mana ianya seumpama dengan khuf. Maknanya ia tidak menyerap air atau telus air. Baik, hukum menyapu khuf. Menyapu khuf ni maknanya bila kita basuh kaki ambil wuduk, yang lain kita basuh belaka, tangan, muka, sampai ke kaki dia tak basuh. Dia kata hukum menyapu. Sampai nak basuh kaki dia tak harus basuh. Kita ataupun tuan-tuan hanya perlu sapu saja, dan sapu tu pun disebut dalam hadis sapu ke atas, bukan sapu bawah. Cuma dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa sunat sapu di bawah khuf, tapak kaki. Kan kaki kita tu kita hanya sapu tangan kita ni, sapu atas ni je. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia suruh sapu dua. Tangan kita ni atas satu, bawah satu, disapu dua. Dia sunat, yang bawah tu sunat, tidak wajib. Yang wajibnya sapu atas, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi. Dalam bab inilah yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia kata lau kana ad-dinu bir-ra'i lakana asfala khufi aula bil mas. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah kata, sekiranya agama ni mengikut logik akal manusia, nescaya dia kata sapu khuf itu di bawah bukan di atas. Nah, kalau ikut logik, apa sapu atas, sapu bawah lah. Bawah tempat kita pijak itu lah yang kotor, kena bersih. Tak, senang. Nabi suruh sapu atas. Wallahu a'lam bis-shawab. Apa? Itu sebab itu Sayyidina Ali kata kalau ikut logik, nescaya sapu bawah itu yang lebih logik daripada sapu atas. Tapi oleh kerana agama ni, kata Sayyidina Ali, bukan mengikut logik akal manusia, maka apa yang disebut oleh agama itulah yang kita buat. Sebagaimana yang saya sebut sebelum ni, disebut dari sudut agama. Kalau nak kira logik akal kita kentut ataupun kita kencing, kita buang air kecil dan buang air besar, buang benda najis, dia suruh basuh anggota tertentu saja. Benda najis keluar daripada kita, basuh anggota tertentu, basuh muka, basuh tangan itu je. Tapi bila keluar air mani, dia suruh mandi semua, basuh semua sekali. Sedangkan air mani khilaf dari segi ulama. Ada ulama, tapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa air mani ini tidak najis. Air mani tidak najis. Keluar benda tidak najis, kena basuh semua. Keluar benda najis, basuh sikit je. Nah, logik tak? Sudah tentu tak logik. Tidak logik akal manusia. Patutnya basuh yang najis tu semua sekali. Yang tu basuh apa najis, dia tak najis. Basuh sikit dah tak najis. Bukanlah bermakna pula tak najis. Nanti ada orang tanya, Ustaz, oleh kerana air mani ni tak najis, boleh minum? Anda mu nak minum ada bahasa lain. Jangan pula tanya, Ustaz, air mani ni tak najis, boleh tak buat ambil sembahyang? Buat mari dulu air mani tu, boleh sabladi. Aku nak suka ambil sembahyang tak? Nak ambil sembahyang, kalau ada setitik ambil sembahyang, benda. Bawa dulu air mani tu, boleh sabladi. Bawa satu bandi, bawa aku cakap hukum dia, boleh ke tak boleh? Macam ada orang pernah tanya guru saya, masa dia mengajar, orang tanya, Ustaz, boleh tak kalau air mani tu cukup 2 kolah, boleh tak ambil sembahyang? Dia kata, muat mari dulu air mani tu 2 kolah, aku bagi. Nak tanya soalan. Ini bahasa jenis nak menanya, orang panggil benda tidak logik. Soalan nak tanya pun biarlah benda berpatutan. Nak tanya benda Allah. Baik, muslimin dan rahmati dan kasih. Jadi khuf ini aulanya utama sapu atas, tidak sapu di bawah.
Begitu juga bila kita pakai stocking, begitu juga bagi mereka yang pakai stocking. Kalau tuan-tuan pergi ke negara Arab, pergi negara Saudi, negara Saudi atau sebelah-sebelah negara Arab Saudi, kebanyakan atau besar majoritinya ialah mazhab Maliki. Mereka pakai stocking, boleh sapu dah, macam khuf dah. Stocking dia macam orang perempuan kan. Orang perempuan kan dia biasa pakai stocking. Bagi mereka dah stocking tu cukup dah. Bila dia ambil expired, dia tak masuk kaki dah. Dia tak buka stocking dia. Dia ambil wuduk, dia tak buka stocking. Bila sampai kat kaki, dia hanya lap, dia hanya sapu. Basahkan tangan, sapu di atas saja. Daripada ujung kaki tolak ke atas sampai ke buku lagi. Tak, itu dah cukup. Sebagaimana disebut dalam hadis. Tapi adakah itu dikendaki dalam mazhab Syafi'i? Dalam mazhab Syafi'i stocking tidak boleh. Baik, muslimin dan rahmati dan kasih sekalian. Dia kata hukum menyapu khuf. Dia kata menyapu khuf merupakan rukhsah, satu hukum yang diberi keringanan oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus dilakukan oleh semua golongan manusia, sama ada lelaki ataupun perempuan, dalam semua keadaan, tak kira keadaan mana. Musim sejuk ke, tak musim sejuk ke, masa mana, boleh je sapu, harus sapu. Tuan-tuan boleh tak pakai khuf? Boleh. Beli khuf, beli stocking yang diperbuat daripada kulit, pakai. Bila sampai basuh kaki, tak payah basuh, sapu ke atas. Orang lain tengok apa? Tengok mah, kamu rasa pelik, kamu tak tahu. Kan? Baik. Dia kata sama ada musim panas ataupun musim sejuk, sama ada ketika bermusafir ataupun bermukim. Mana bermukim ni macam kita sekarang ni, tak musafir, ada tempat rumah kita, kediaman kita, dan keadaan kita sihat atau masa kita sakit, ia adalah ganti kepada membasuh kedua-dua kaki ketika berwudu. Syaratnya untuk wudu saja. Kalau mandi tak boleh lah, sebab mandi kena basuh semua. Masa ambil wudu boleh. Itu hukum dia. Dalil kata mengatakan bahawa sapu khuf ni boleh, macam mana? Dalilnya riwayat daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu menceritakan mengenai perbuatan baginda Nabi SAW. Kata dengan Jarir bin Abdullah, aku telah melihat baginda Nabi SAW pergi membuang air kecil, kemudian baginda datang untuk berwudu dan baginda menyapu di atas kedua-dua khufnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Banyak lagi hadis lain kalau nak sebut, cuma dibawa dalam kitab kita ini satu hadis ini saja. Banyak lagi hadis lain boleh dijadikan sebagai dalil ataupun hujah mengatakan bahawa sapu khuf. Mana sapu ni di mana? Mengikut perbuatan yang ditunjukkan oleh Nabi. Hadis ini Nabi tak sebut, tapi Jarir bin Abdullah melihat apa yang Nabi buat. Hadis-hadis ni kalau kita belajar sunnah, hadis ni sebenarnya dia tidak tepat, dia sebenarnya sunnah. Sunnah bukan sunat, sunnah. Sunnah ni dia kata setiap kullu fi'lin au qaulin au taqririn minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ataupun hadis ni yang kita panggil hadis ni, setiap perbuatan Nabi, setiap kata-kata Nabi, setiap persetujuan dari Nabi ataupun pengakuan daripada Nabi, maka semua itu dikira sebagai hadis. Kadang-kadang Nabi tak buat, dibuat oleh sahabat, maka sahabat tanya Rasulullah, boleh? Ya Rasulullah, macam ni saya buat. Rasulullah kata, betul kamu. Itu pengakuan, iktiraf daripada Nabi, dan dia juga disebut sebagai hadis. Kalau kita sebut dari segi hadis, dari sudut bahasa, hadis-hadis ni sebenarnya hadasa maknanya percakapan. Kalau sebut bahasa Arab, hadis ni sebenarnya ialah hadis tu ialah percakapan. Bila kita sebut hadis, mana apa yang Nabi cakap, bila Nabi buat tak usah hadis. Tidak, maksud pelajaran, pengajian dalam bidang agama, dia bukan nama hadis, tetapi ia disebut sebagai sunnah. Sunnah Nabi SAW. Apa yang dikatakan sunnah? Sunnah ialah setiap perbuatan, setiap kata-kata ataupun ucapan, setiap pengakuan dan iktiraf daripada baginda Nabi SAW. Maka semua itu disebut sebagai sunnah. Termasuklah hadis yang diriwayat oleh Jarir bin Abdullah tadi. Jarir kata, aku melihat baginda Nabi SAW pergi buang air kecil, kemudian baginda Nabi datang untuk ambil wuduk, dan aku lihat Nabi hanya menyapu
atas khufnya sahaja. Nabi cakap dok, Nabi buat benda tu. Maka ni dipanggil hadisul fi'li ataupun dipanggil sunnah fi'liyah. Sunnah atau hadis mengikut perbuatan Nabi. Dan sunnah, antara sunnah ni dia ada tahap dia, dia ada kategori dia, mana dia ada level dia. Sunnah atau hadis yang paling tinggi, yang paling kuat sekali, iaitu setiap benda yang Nabi sebut dan Nabi buat. Ada dua, Nabi sebut benda tu dan Nabi berbuat benda tu, maka itu sunnah yang nombor satu, paling tinggi sekali. Yang kedua, sunnah yang dibuat oleh Nabi. Nabi tak sebut tapi Nabi buat. Macam tadi, Nabi tak sebut mengenai sapu khuf, contoh hadis tadi, hadis Jarir bin Abdullah, Nabi hanya buat, maka dipanggil sunnah qauliyah nombor dua. Yang ketiga baru dah dipanggil sunnah fi'liyah, yang Nabi, sunnah qauliyah. Yang pertama campur di antara qauliyah dan fi'liyah, yang kedua fi'liyah saja, yang ketiga baru qauliyah saja. Kata-kata Nabi, mana apa yang Nabi sebut, ada Nabi sebut, Nabi tak buat. Dan yang paling akhir sekali dipanggil sunnah yang paling akhir sekali, iaitu sunnah takririyah. Sunnah yang Nabi bagi persetujuan ataupun Nabi sebut pengiktirafan, pengakuan. Sebagai contoh, hadis atau sunnah mengenai yang orang kita duk sohor sangat, iaitu makan ibu dhab. Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah suruh, tapi bila sahabat pergi tunjuk pada Nabi, ada seorang sahabat, kesnya dia ada seorang sahabat ni, dia pergi jalan rumah sahabat yang lain di padang pasir. Duk kapung lah, kalau kita kata padang pasir ni, Arab ni kapung lah padang pasir ni. Bila pergi jalan kepada rumah orang Arab di kampung padang pasir tu, kawan rumah tu, dia padang pasir bukan ada apa, sembelih lah ibu dhab. Sembelih bawa padang pasir tu, bagi makan, goreng makan. Kawan ni pun Allahu Akbar, baru pertama kali tengok duk bandar, mana pernah tengok binatang macam tu. Kita duk kampung mana pernah tengok orang makan landok, mana pernah tengok orang makan landok. Duduk nu bandar, duduk Shah Alam. Kalau dulu mana ada orang duduk sebelah, kita kata sebelah apa ni, kawasan dekat dengan hutan, baru ya makan landok apa sebagainya. Duduk bandar mana ada. Bandar ni dia tahunya makan ayam. Gitu. Jadi dia pun tak makan. Kawan tak dimakan, maka dia pun kata, mu makan ni, mu tanya Nabi dah. Dok lagi dia kata. Kata dengan tuan rumah, aku tak pernah tanya Nabi. Dia pun tanya, kita apa? Tuan rumah makan, yang kawan tadi tetamu ni tak makan. Dia kata, aku tak nak. Tengok geli tu, tak nak makan. Orang Arab pun tak nak makan. Jadi begitu, dia kata, apa, aku nanti tak tanya Nabi. Kata dengan sahabat yang tuan rumah, tak, nanti aku goreng seekor lagi, aku masak seekor lagi, kita pergi buah Nabi, bagi ke Nabi. Maka dia pun masak seekor, nak goreng apa sebagainya, bawa pergi rumah Nabi. Dah pergi. Bila pergi jumpa Nabi, tak tunjuk pada Nabi. Nabi tanya benda ni, Nabi kata tak. Tuan rumah, dia kata apa ni dhab. Bila kata begitu, Nabi pun tak. Nabi kata, tidak kata pecah liur. Nabi kata, kamu nak makan, makanlah, aku tak makan. Nabi tak kata tak boleh makan. Nabi kata, kamu nak makan, aku tak makan. Itu dipanggil sunnah takririyah. Sunnah atau hadis yang diberi pengakuan iktiraf oleh Nabi SAW mengenai benda tu boleh, harus. Kalau Nabi duduk diam pun, kata dengan sahabat, ada setengah tanya Nabi, Nabi duduk diam, Nabi tak jawab boleh, Nabi tak jawab tak boleh, juga disebut sebagai sunnah takriri. Ada juga begitu, tapi tak banyak. Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita masuk kepada syarat menyapu khuf. Hukum menyapu khuf harus pakai khuf dan harus sapu khuf. Tuan-tuan pakai kemudian nak buka, boleh, tak ada masalah. Masa Nabi semuanya malah kita rasa lebih sentiasa basuh, okey saja. Kita rasa bila kita pakai, kita nak ambil wudu, kita tak nak basuh kaki, kita sapu khuf, okey boleh. Harus hukumnya, pakai khuf harus dan sapu khuf juga harus. Dalil tadi, syarat dia ada dua je syarat. Diisyaratkan, dia kata menyapu kedua-dua khuf dengan 5 syarat. Syarat untuk sapu khuf ni dia ada 5. Yang pertama sekali, dia kata kedua-dua khuf tadi dipakai setelah wuduk yang sempurna, iaitu dipakai dalam keadaan ataupun semasa kita berwuduk. Syarat yang pertama,
mesti pakai khuf ataupun kedua-dua khuf tadi semasa kita ada wuduk. Macam sekarang tuan-tuan ada wuduk pakai khuf. Itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama ini disebut oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, kata dengan dia, aku bermusafir bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah tunduk untuk mencabut kedua-dua khufnya. Lalu baginda bersabda, biarkan kedua-duanya itu, sesungguhnya aku memakainya dalam keadaan suci. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyapu di atas kedua-duanya. Kata dengan Mughirah, dalam satu musafir bersama dengan Nabi, bila Nabi nak ambil wuduk, Mughirah kata